اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Ustaz Taqiyuddin. Alhamdulillah, pertemuan kali ini insya-Allah kita akan membicarakan bahagian akidah, iaitulah untuk tajuk yang kelima, bahagian akidah tajuk yang kelima. Dan bahagian akidah ini ada tiga tajuk atau pecahan tiga tajuk, dan pada kali ini kita akan membicarakan untuk pecahan tajuk yang pertama, iaitu 5.1, iaitu bagi sukatan pelajaran pendidikan Islam A06200 tahun 1 semester 2, ya, anak-anak semester 2 tahun 1. Itu tajuknya 5.1, merumus kefahaman dan konsep pahala dan dosa secara beradab dan istiqamah. Baik, pertama kita tengok dahulu standard pembelajaran untuk tajuk ini. Ya, untuk tajuk ini, tajuk 5.11 ini mempunyai 5.1 ini mempunyai 4 standard pembelajaran. Ya, anak-anak yang dikasihi sekalian, iaitu yang pertama, 5.11 menyatakan pengertian pahala beserta contoh. 5.12 menjelaskan pembahagian dosa beserta contoh. Dan seterusnya 5.13 menjelaskan kesan beriman dengan konsep pahala dan dosa. Dan yang terakhir, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan segala tuntutan agama dan meninggalkan larangannya. Jadi kita akan terus kepada satu persatu standard kandungan, standard pembelajaran yang akan kita belajar dalam tajuk yang ke-5.1 ini. Baik, kita pergi untuk tajuk yang pertama, anak-anak yang Ustaz sayangi sekalian, iaitu tajuk 5.11, menyatakan pengertian pahala dan dosa beserta contoh. Ya, walaupun pada standard pembelajaran, ya, kalau kita perhatikan tadi, menyatakan pengertian pahala beserta contoh sahaja, ya, tidak dinyatakan pengertian dosa. Kita masukkan juga pengertian dosa kerana standard pembelajaran yang kedua, ia menyatakan pembahagian dosa. Jadi pastinya untuk pengertian dia berada pada standard pembelajaran 5.11. Ya, sebelum kita mengenali pembahagian dosa, pastinya kita kena tahu pengertian dosa itu sendiri. Jadi kita tengok pada standard pembelajaran yang pertama, menyatakan pengertian pahala dan dosa beserta contoh. Baik. Jadi yang pertama, pahala. Apa yang dimaksudkan dengan pahala? Ialah ganjaran yang dikurniakan Allah kepada mereka yang melakukan kebaikan dan mentaati perintahnya. Contohnya, mendapat pahala apabila menunaikan solat, mendapat pahala apabila membaca Al-Quran, mendapat pahala apabila menolong ibu bapa di rumah, dan lain-lain kebajikan dan ketaatan kepada segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ganjaran yang dikurniakan kepada hamba Allah yang melakukan kebaikan. Manakala dosa ialah balasan buruk kerana melakukan larangan Allah dan meninggalkan suruhannya. Contohnya, balasan dosa kerana minum arak atau menderhakai ibu bapa. Jadi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bila dilakukan maka ia mendapat balasan buruk yang disebut sebagai dosa. Demikian juga meninggalkan suruhannya. Ya, sama boleh kita ambil contoh yang di atas ini. Yang di atas ini mendapat pahala apabila menunaikan solat, mendapat dosa apabila meninggalkan solat fardu. Jadi yang ni kita boleh
ambil pada bahagian pahala, cuma kita masukkan pada bahagian pada depannya, iaitu meninggalkan. Ya, meninggalkan kefarduan, meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Maka ia menjadi satu kesalahan kerana meninggalkan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak faham, pertama kena memahami apa maksud pahala dan juga apa maksud dosa. Jadi kita berpindah kepada standard pembelajaran yang kedua, 5.12, iaitulah menjelaskan pembahagian dosa beserta contoh. Baik. Dosa terbahagi kepada dua. Dosa ni, pembahagian dosa ni dua saja. Dia tak ada tiga. Dia dua. Satu dosa kecil dan yang kedua dosa besar. Baik, pertama kita tengok dahulu dosa kecil. Dosa kecil iaitu kesalahan yang tidak diberikan peruntukan hukuman tertentu di dunia atau amaran azab di akhirat. Jadi dosa kecil ni, kesalahan itu tidak diperuntukkan hukuman tertentu. Ya, seperti contoh kita sebutkan diperuntukkan hukuman tertentu kalau dosa besar, iaitulah umpamanya berzina. Ya, diberikan hukuman tertentu dengan menurut hukum Islam, iaitulah disebat 100 kali sebatan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. 100 kali sebatan bagi penzina ghairu muhsan. Baik, itu dosa besar. Manakala dosa kecil ni tidak ada peruntukan hukuman tertentu. Dan juga tidak ada amaran azab di akhirat. Maka contohnya ialah melihat aurat bukan mahram, bercakap perkara yang tidak berfaedah. Anak-anak kena tahu juga dosa kecil ini, ya, sekira mana ia dilakukan secara berterusan, maka kesan dosa kecil itu menjadi dosa besar kerana dosa kecil itu dilakukan secara berterusan. Ya, dari hari ke hari melakukan perkara-perkara dosa kecil, walaupun nampak dia kecil, tapi kerana dilakukan secara berterusan, maka secara automatik ia dikira sebagai dosa besar. Baik. Kemudian kita berpindah kepada dosa besar, iaitulah dosa besar iaitu kesalahan yang dikenakan hukuman tertentu di dunia dan amaran azab di akhirat. Contohnya membunuh. Membunuh ni hukuman qisas, iaitu dibunuh balas. Minum arak. Minum arak 40 kali sebatan. Mencuri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hukuman dia potong tangan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri laki, pencuri perempuan, maka potonglah tangan mereka sebagai balasan di atas apa yang mereka lakukan. Kemudian mendarhakai ibu bapa. Ini pun juga dosa besar kerana ada ancaman amaran azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengumpat, ya, juga memakan riba dan contoh-contoh dan dosa-dosa besar yang lain. Ini antara contoh-contoh dosa besar. Baik. Mudah-mudahan anak-anak faham ini. Ya, dosa kecil dan dosa besar, ya, supaya anak-anak dapat kena pasti mana satu dosa kecil dan mana satu dosa besar. Ya, kerana kalau sekiranya melakukan dosa kecil, ya, boleh jadi dengan mengambil wudu menggugurkan dosa kecil. Boleh jadi melakukan kebaikan, ya, melakukan kebaikan juga boleh menggugurkan dosa kecil. Berbeza dengan dosa besar. Dosa besar ini tidak boleh tidak melainkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dikasihi sekalian, kita berpindah kepada standard pembelajaran yang ketiga, 5.1.3, iaitu menjelaskan kesan beriman dengan konsep pahala dan dosa. Kesan beriman dengan konsep pahala dan dosa, yang pertama bersungguh-sungguh melakukan amal ibadah dan kebajikan. Kenapa bersungguh-sungguh?
kerana kita berkehendak agar beroleh ganjaran pahala di sisi Allah. Maka kita mengharapkan pahala itu, maka dengan sendirinya kita berusaha bersungguh-sungguh menggandakan amal ibadah dan kebajikan. Kemudian takut melakukan perbuatan maksiat dan perkara jahat kerana kita takut kepada dosa yang mendapat amaran dan ancaman azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Maka dengan kita takut kepada dosa ini, mudah-mudahan kita takut melakukan perbuatan maksiat dan perkara-perkara jahat yang mendatangkan dosa ataupun mendatangkan kemurkaan Allah kepada kita. Yang ketiga, berusaha menambahkan ilmu untuk mengetahui perkara yang disuruh atau yang ditegah. Ini tidak boleh tidak, kena sentiasa menuntut ilmu, belajar dan belajar sehingga kita kena pasti, kena benar-benar kena mana perkara yang disuruh, mana perkara yang diperintahkan, mana perkara yang dibolehkan. Demikian juga kita kena kenal mana perkara yang dilarang, mana perkara yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesan dengan beriman, kesan beriman dengan konsep pahala dan dosa. Sebenarnya kita berpindah kepada standard pembelajaran yang terakhir. Untuk tajuk 5.1 ini tidak banyak, hanya 4 standard pembelajaran, iaitu menceritakan tentang konsep pahala dan dosa. Jadi standard pembelajaran yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan segala tuntutan agama dan meninggalkan larangannya. Jadi setelah anak-anak yang dikasihi sekalian mengetahui Allahumma salli ala Muhammad, tajuk kenal pahala dosa. Kemudian kesan beriman dengan pahala dosa. Dan dosa tadi itu terbahagi kepada 2, dosa kecil dan juga dosa besar. Maka mudah-mudahan kita berusaha untuk melakukan perintah Allah, melakukan segala yang Allah perintah, melakukan segala tuntutan agama dan meninggalkan larangannya. Kerana kita berkehendak agar beroleh ganjaran di sisi Allah, iaitu pahala, dan kita takut dengan dosa ataupun ancaman amaran azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan kepada kita untuk melakukan beberapa perkara. Yang pertama, melazimi beristighfar, perbanyakkan istighfar. Karena dengan istighfar itu kita memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, baik dosa kecil maupun dosa besar. Cuma dosa besar kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbakti kepada ibu bapa dan juga guru, kerana besar jasa mereka kepada kita. Yang seterusnya, sentiasa menghulurkan bantuan kepada rakan, menjauhi tempat-tempat yang terdapat unsur maksiat, juga menjauhi rakan-rakan yang tidak berakhlak. Baik, anak-anak yang dikasihi sekalian, ini antara beberapa contoh perkara yang sepatutnya kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan lain yang selayaknya kita hiasi dalam diri kita agar kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang beroleh kebahagiaan dan kejayaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Anak-anak yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan anak-anak memahami untuk tajuk yang ke-5.1 ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tajuk tentang konsep pahala dan dosa, agar anak-anak benar-benar mengenal pasti, benar-benar memahami pahala dosa, kemudian pembahagian dosa, serta benar-benar beriman dengan konsep pahala dan dosa ini. Kenapa benar-benar beriman dengan konsep pahala dan dosa? Sekira mana anak-anak benar-benar beriman dengan konsep pahala dan dosa ini, Ustaz kira anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian dapat melakukan perintah Allah atau mempunyai semangat dan tarikan untuk melakukan segala kebaikan dan kebajikan, dan sangat takut melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali itu untuk perkongsian ilmu pembelajaran kita untuk tajuk yang ke-5.1 ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kefahaman kepada kita dan menggolongkan kita dalam golongan hamba Allah
yang mudah melakukan kebaikan-kebajikan, dan Allah pelihara kita daripada melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekadar itu, mudah-mudahan beroleh manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.